الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا وعلومهما وعلوم مشايخنا في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. الهجرة ومعناها شرعا وكم مرة وقعت. Hijrah dan maknanya pada sudut syarak dan berapa kali hijrah ini berlaku. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Sesiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Al-fa yani faman. Al-fa waqi'atun fi jawabi syarti muqaddar. Fi jawabi syartin muqaddar. Fa berada pada tempat jawab syarat muqaddar. Nanti akan ditakdirkan. Wa man syartiyah. Wa jawabuha qawluhu fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Jadi sesiapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Wa takdirnya ini jawab kepada jawab syarat bagi muqaddar. Nah, waqi'ah fi jawabi syartin muqaddar. Idza arafta anna al-a'mala bihasabi an-niyyat. Bila mana kamu telah mengetahui bahawa setiap amalan tersebut berdasarkan kepada niat, wa anna hadzal 'abdi min 'amalihi niyyatuhu la suratuh. Dan yang diperolehi oleh hamba pada amalnya tadi adalah niatnya, bukan surahnya, bukan gambaran amalan tersebut sahaja, tapi niatnya. Faman kanat niyyatuhu fil hijrati at-taqarruba ila Allah Ta'ala wal imtithala li rasulih. Sesiapa yang niatnya berhijrah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengikuti arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahijratuhu ila ta'atillahi ta'ala wa imtithali rasulih sallallahu alaihi wasallam maqbulatun indahuma. Maka hijrahnya kepada ketaatan kepada Allah dan mengikuti arahan Rasulullah tadi diterima di sisi kedua-duanya. Wa yusabu 'alaiha, dan diberi pahala ke atas hijrah tersebut. 'Alaiha yani 'alal hijrah. Fal jazaa'u kinayatun an qabuliha. Maknanya mendapatkan pahala tersebut adalah kinayah kepada penerimaan Allah bagi hijrah tersebut. Yani qabuliha yani qabulil hijrah. Wal isabati 'alaiha, dan diberikan pahala kepada hijrah tersebut. 'Alal hijrah maknanya. Wal madhkuru mustalzimun lidzalika dallun 'alaihi. فأقيم السبب مقام المسبب. وقال بعضهم إذا اتحد لفظ الشرط والجواب يعلم منه المبالغة إما في التعظيم كما في هذه الجملة وإما في التخيير كما في الجملة التي بعدها وهي ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أي يحصلها أو امرأة ينكحها بكسر الكاف أي يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه من الدنيا أو المرأة. Jadi yang disebutkan ini al-madhkur mustalzimun lidzalik. Maknanya fahijratuhu ila Allah wa rasulih itu madhkur, mustalzimun lidzalika yaitu lazim baginya qabul dan juga isabah. Dalun alaihi, yang menunjukkan kepada
kepada mustalzim tadi. Fa uqima as-sabab muqamal musabbab. Maka sebab kepada hijrah tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala dan penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'dhum, kata sebahagian ulama, bila mana ittihad lafaz syarat dengan jawab. Contoh, man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ini lafaz syarat dengan jawabnya sama. Yu'lamu minhul mubalaghah. Maka diketahui pada situ ada uslub mubalaghah. Maksud uslub mubalaghah apa dia? Imma fi ta'zim. Mungkinan digunakan untuk ta'zim kama fi hadhil jumlah. Ini dalam jumlah ini. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka jawab dia fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faham? Maka ini ta'zim, untuk nak pengagungan. Dan boleh jadi juga fit takhir. Kalau kata lafaz syarat dengan jawabnya sama, yu'lam minhul mubalaghah, tapi lit takhir, untuk pilih. Kama fi jumlatil lati ba'daha, seperti jumlah setelah ini, yaitu wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha ay yuhassiluha. Siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin dia dapatkan, aw imra'atin yankihuha, atau perempuan yang ingin dia yatazawwajuha, yaitu dia nak kahwini, maka di sini ada apa? Ada takhir. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih minad dunya awil mar'ah. Maka hijrahnya dengan apa yang dia inginkan, sama ada dunia atau perempuan. Ya. Ya. Minta maaf. Tamam. Wa imma fi tahqir, bukan takhir. Malish. Silap baca. Wa imma fi tahqir, bukan takhir. Imma fi ta'zim wa imma fi tahqir. Jadi dalam bab faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, kemudian jumlah jawabnya diulang balik. Fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kenapa diulang? Karena ta'zim. Kemudian yang kedua, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maksudnya sebenarnya nak sebut fa hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Tapi kenapa tak diulang dengan jumlah tersebut? Karena tahqir. Karena dipandang hina. Beza dengan jumlah yang pertama. Karena dia berkait dengan Allah dan Rasul, maka mulia. Hiya munsarifatun lahuma wa in kanat suratuha suratal hijrati ila Allah wa rasulih. Maka dia akan ditujukan niat tadi kepada dunia dan perempuan yang dia ingin kahwini. Walaupun surahnya surah hijrah. Walaupun gambarannya, zahirnya dilihat dia berhijrah. Tapi hakikatnya tidak hijrah kepada Allah dan Rasul, tapi kepada dunia dan perempuan yang dia ingin kahwini. Ini berlaku kepada seorang lelaki yang namanya Muhajir Ummi Qais. Dan namanya tak dikenal. Ini dalil kepada besarnya penjagaan aib dalam Islam. Sampai sekarang kita tak tahu siapa nama Muhajir Ummi Qais. Siapa dia? Allahu a'lam. Cuma dikenal Muhajir Ummi Qais, yakni orang yang berhijrah kerana nak berkahwin dengan Ummi Qais. Siapa nama Muhajir tadi? Yang berhijrah tadi tak tahu sampai lah. Dalil kata para sahabat Nabi menjaga aib seseorang tersebut, tak disebut nama dia. Tak disebut nama orang yang hijrah tadi. Cukup disebut sifat dia saja. Karena ni nau' minat tanqis. Karena dia termasuk dalam berkaitan dengan mengurangkan kedudukan seseorang tersebut. Faham? Wal makna, jadi makna hadis ni apa dia? Wa man kanat niyyatuhu fil hijrah tahsil ad-dunya aw at-tazawwuj bil mar'ah aw at-tazawwuja bil mar'ati. Siapa yang niatnya dalam hijrah untuk mendapatkan dunia dan juga untuk berkahwin dengan seorang perempuan yang dia ingin kahwini, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi,
minad dunya awil mar'ati qabihatun ghairu maqbulatin. Maka hijrahnya tadi adalah kepada apa yang dia inginkan daripada dunia dan juga daripada perempuan yang dia ingin kahwini tersebut, dan hijrah ini qabihah ghairu maqbulah. Hijrah ini buruk, tidak diterima di sisi Allah. Fala thawaba lahu fiha, maka tak dapat pahala apa. Lianna qasidal ula tajirun, karena tujuan pertama yang kerana dunia untuk berniaga, wa qasida ats-tsaniyati qatibun, yang kedua pula tujuan dia nak pergi Minang. Walaysa wahidun minhuma bimuhajirin lillahi wa rasulih, maka tidak seorang di kalangan itu berhijrah kerana Allah hanya semata-mata kerana nak berniaga dan juga nak nikah, maka dapat apa yang dia inginkan. Tamam? Wa ma'na al-hijrati syar'an, makna hijrah dari segi syarak, syarak bermakna istilah di sini. Mufaraqatu daril kufri ila daril Islam, berpisah daripada negeri kafir kepada negeri Islam. Wa hiya wajibatun ala man la yumkinuhu izharu dinih, dan ini wajib kepada orang yang tidak mampu untuk menzahirkan ajaran agama dia. Ini wajib. Jadi hijrah daripada negara kufar kepada negara Islam ada hukumnya. Yang pertama, apa dia? Wajib kalau kata tak mampu dia laksanakan agamanya. Au yaqafu fitnatan wa qad ataqaha fil halatain. Dan juga dia takut berlaku fitnah, ujian kepada dia. Nah, takut dia tak tahan daulat umumnya. Tak tahan daulat. Maksudnya dia takut dia terikut dengan ajaran daripada puak tu pula. Yang duduk di negara bukan Islam, maka bagi ujian yang banyak kepada dia sampai terpaksa lah kali dia tinggal agama dia dan takut jadi fitnah, murtad dan sebagainya. Wa qad ataqaha fil halatain, dan dia mampu pada dua-dua keadaan tadi, maka dia wajib hijrah. Dia mampu pergi, dia mampu keluar. Tamam? Wa qad waqa'at fi zamanihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala wajhain, dan berlaku pada zaman Rasulullah dengan dua wajah. Ya. Iaitu yang pertama, dua keadaan maksudnya. Intiqalu ba'di sahabati min Makkah ila al-Habasyah. Jadi hijrah berlaku pada zaman Nabi dua kali. Yang pertama, sebahagian sahabat berpindah daripada Mekah ke Habsyah, Ethiopia. Wa dzalika annahu lamma ishtadda 'alaihim al-adha min al-musyrikin. Ini bila mana musyrikin meletakkan dan juga menyiksa ataupun melakukan keburukan yang berat kepada golongan muslimin, amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil hijrati ila ardil habasyah sanata qamsin minan nubuwah. Maka Nabi mengarahkan para sahabat untuk hijrah ke Habsyah pada tahun kelima Hijriah. Kelima Nabi, kelima kenabian, bukan kelima Hijriah. Maknanya tak hijrah lagi. Kelima kenabian. Maksud tahun kelima Nabi diutuskan. Maksudnya waktu ni umur Nabi 45 tahun. Umur Nabi 45 tahun. Summa balaghahum anna ahla Makkah aslamu. Kemudian ahli Habsyah waktu itu dengar, dalam beberapa bulan mereka duduk, tamam? Mereka dengar cerita kata ahli Makkah dah masuk Islam. Faqadimu fi tilka sanah. Maka mereka balik pada tahun tu juga, tahun kelima tu juga. Jadi beberapa bulan je lah duduk. Fawajaduhum lam yaslamu wastaqbaluhum bil adha. Rupanya berita tadi berita tak benar, kabar angin sahaja. Sampai di Madinah, di Mekah, mereka kembali disiksa. Rupanya ada orang panggil apa? Hoak dia panggil, kan? Hoak. Dia main cerita tak betul, kabar angin. Rupanya nak minta mereka balik. Balik, tangkap balik. Falamma kana sanata 7 minan nubuwah, pada tahun ke-7 kenabian, zahabu thaniyan ila ardil Habasyah bi amrihi sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ke-7, 2 tahun selepas tu, sekali lagi Nabi mengarahkan para sahabat untuk berhijrah daripada bumi Makkah ke Habsyah dengan arahan Rasulullah. Summa lahiquhu ila al-Madinah ba'da an a'la Allahu kalimatahu.
Dan kemudian mereka bertemu dengan para sahabat di Madinah. Berapa tahun? 7 tahun setelah. 7 tahun setelah. Tahun ke-7 Hijrah. Tahun ke-7 kenabian. Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Berapa tahun selepas tu? 2 tahun selepas tu. Ke-3 tahun selepas tu. Dan kemudian daripada tempoh tu mereka tak bertemu dengan Nabi. Sampailah peperangan Khaybar. Sampai peperangan Khaybar, perang Khaybar. Ya, betul, perang Khaybar. Perang Khaybar pada tahun ke-8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah, maksudnya 8 lebih kurang 12 tahun tak bertemu dengan Nabi. 12 tahun, bayangkan. Antaranya siapa yang tak bertemu dengan Nabi? Sayyidina Ja'far ibn Abi Talib. Ja'far At-Tayyar. Yang disebut oleh Nabi dalam hadis, baginda Nabi melihat beliau berterbangan dalam syurga dengan sayap yang dijadikan oleh Allah kepada beliau. Karena 2 tangannya terputus dalam perang Mu'tah. Dalam perang Mu'tah, putih tangan dia 2. Potong tangan sebelah, dia pegang dengan bau dia. Pegang orang panggil apa? Liwa, bendera tu. Dipotong satu lagi tangan, dia pegang lagi yang kedua. Sampailah dia syahid. Maka Allah gantikan 2 tangan tadi dengan sayap pada Sayyidina Ja'far At-Tayyar, dan wajahnya seperti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ja'far At-Tayyar wajahnya seakan-akan Rasulullah. Dan waktu ketika Sayyidina Ja'far datang bertemu dengan Nabi setelah beberapa belas tahun tak jumpa dengan Nabi, lama maka waktu Nabi datang, dan Sayyidina Ja'far datang dengan rombongan, dihantar oleh Najasyi. Najasyi yang hantar dengan kapal laut daripada Habsyah terus menuju ke Madinah, naik kapal laut. Sampai saja di Madinah, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam seronok dengan kedatangan Ja'far. Dan Nabi SAW sebut, aku tak pasti pada hari ini kegembiraan aku yang mana satu. Abi fathi Khaybar am bi khudumi Ja'far, kata Nabi. Sama ada dengan pembukaan Khaybar atau dengan datangnya Sayyidina Ja'far. Maka Sayyidina Ja'far dengar perkataan tadi seronok, dia bangun, dia tarakhas, nari. Ini yang kata para ulama sufi, diambil daripada perbuatan tadi tanpa dilarang oleh Nabi, berlaku wujud. Wujudan, maksudnya kita jadi seolah-olah jazbah pada waktu itu. Karena gembira sangat, maka berlaku tarian sufi. Ini disebut oleh para ulama. Asalnya tariqah, tarian sufi tadi adalah daripada karena kegembiraan mereka dengan ucapan baginda Nabi SAW, meniru perbuatan Sayyidina Ja'far radhiyallahu anhu. Dan Nabi tak larang, Nabi tak kata hadhi bid'ah, dalalah, anta finnar. Tak. Nabi seronok tengok beliau pada ketika tersebut. Ini cerita para sahabat datang daripada Habsyah menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Al-thani, yang kedua, bila berlakunya hijrah, intiqalu man kana minhum bi Makkah, berpindah mereka yang berada di Makkah ilal Madinati ba'da al-bi'tsati bi 13 sanah. Jadi kita faham di sini, tengok. Tadi tahun ke-7, maka Nabi hijrah yang kedua setelah Nabi diutus tahun yang ke-13. Betul lah. 7 maksudnya dengan 13 berapa tahun? 6 tahun. Kan? 6 tahun. Dan Khaybar dibuka pada tahun ke-8. 8 campur dengan 6 jadi berapa? 14 tahun. Maksudnya 14 tahun sebahagian sahabat yang duduk di Habsyah tak bertemu dengan Rasulullah. Bukan tempoh yang pendek. Tempoh yang sangat panjang, dan kerinduan mereka kepada Sayyidina Rasul sangat luar biasa. Tapi mereka tak boleh nak pergi kerana halangan yang berbagai. Tamam. Dan esok insya-Allah kita akan sambung haqiqatud dunya wa dhammuha wa dhammu fitnatin nisa. Ini cerita pula berkenaan dengan hakikat dunia, celaan terhadap dunia dan celaan terhadap fitnah wanita yang esok akan dibaca. Karena berdasarkan faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha
fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Bagaimana bahasannya? Maka esok kita akan perhatikan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.